Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita terakhir ialah pada muka surat 88. Muka surat 88 perihal sujud semua makhluk pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Bermula pada situ. Kita masih lagi dalam nota hikmah, iaitu cara melazatkan sujud. Sebelum pada ini kita dah tengok pada muka surat 86 dan juga pada muka surat yang ke-87 apa yang dibawa oleh penulis hafizahullah berkenaan dengan cara kita untuk mendapatkan sujud yang terbaik. Pertama sekali, sujud ni ia berkait rapat dengan tasbih. Bila mana kita bercakap tentang sujud, maka ia berkait tentang tasbih. Iaitu antara elemen yang memang tak dapat dipisahkan, benda yang memang duduk sekali. Jadi kita dah sebut sebelum pada ni dalil-dalil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-44. Yang tu kita boleh tengok pada muka surat 87 bila mana Allah Ta'ala sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Maksud dia, langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya. Maknanya semua sekali makhluk, manusia, jin dan apa sahaja makhluk yang melata di atas muka bumi ini dan juga yang berada di langit, mereka melakukan satu ibadah yang namanya ialah tasbih. Tasbih ni ialah proses menyucikan diri makhluk tu, bukan mensucikan zat Tuhan. Zat Tuhan dah sedia suci. Kita menyebutkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala itu zatnya maha suci. Dengan kesucian yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla itu mensucikan diri kita daripada segala dosa, daripada segala kesilapan, kealpaan. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada apa saja, tidak ada apa-apa melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kamu tidak mengetahui tasbih mereka. Sebahagian para ulama sebut, ini kita tengok muka surat 87 dulu, dalil dia tu. Okay. Para ulama sebut tasbihnya makhluk lain selain daripada manusia dan jin ni macam mana? Iaitu dengan tetapnya mereka mengikut peraturan alam yang telah diletakkan pada mereka. Contoh matahari dan bulan. Matahari akan keluar ketika mana Allah Ta'ala mengarahkan dia keluar. Macam mana kita tengok hari kita sekarang ni, siang kita tengok cahaya matahari memenuhi dataran bumi. Dia keluar pada waktu bila? Sebab tu kita akan tengok adanya waktu syuruk,
dalam pembahagian waktu-waktu ni, iaitu waktu keluarnya matahari secara terang cahayanya. Jadi kita boleh tengok di situ bagaimana patuhnya mereka terhadap perintah Allah. Dalam masa yang sama, mereka keluarkan cahaya itu bentuk tasbih mereka. Macam mana kita tengok ayam, dia berkokok pada awal pagi. Itu tasbih dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu, tak kira lah pukul berapa pun ataupun macam mana keadaan pun, kita akan tengok ayam tu akan berkokok pada waktu itu. Dia tak akan pas kerja tu pada binatang lain. Walaupun dia duduk satu kandang. Dalam kandang dia ada itik. Hari ni dia kata penat sikit, kita bagi dekat itik aku. Dia tak akan pas. Sebab tahu itu kerja dia, itu tasbih dia. Itu tasbih dia. Begitu juga gunung, bila mana dia berada, bukit, dia berada di mana-mana tempat, dia kekal di situ. Dia tak akan beralih. Allah Ta'ala tak mengarahkan dia untuk beralih ke tempat lain. Sebab tu kita tak akan tengok Gunung Kinabalu sekejap duduk Semenanjung, sekejap duduk Sabah Sarawak. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab itulah tasbih dia. Tasbih dia kekal di situ. Dia berada di situ. Jadi manusia melihat dan mencontohi tasbih semua makhluk ini, ikan yang berada di laut. Jadi nak sebut pada kita, tasbih ini ialah benda yang sangat rapat dalam hidup. Bahkan para ulama sebut tasbih itu ialah salah satu daripada cara untuk menenangkan perasaan dan emosi dengan setiap ketentuan berat yang berlaku pada kita. Bila mana kita rasa benda tu berat, maka kita tasbih. Sebutlah paling simple subhanallah, paling terbaik subhanallah wa bihamdi. Itu antara tasbih. Okey, muka surat 88. Perihal sujud semua makhluk pula, Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk menurut, sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa. Yasjudu man fis samawati wal ard, sujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, taw'an. Taw'an tu maksud dia sukarela. Wa karhan. Karhan tu maksud dia terpaksa. Taw'an itu ialah semua makhluk kecuali jin manusia. Semua makhluk kecuali jin manusia, bila mana diperintah oleh Allah Ta'ala bersujud, mereka bersujud dengan taw'an. Taw'an ni maksudnya mereka tidak memberi alasan, tak rasa berat, melainkan dapat arahan tu terus sujud. Tapi karhan, iaitu terpaksa, berat, terbeban, yang ni pada manusia dan juga jin. Sebab itu memang sifat kita. Sebab kita ada pada diri kita ni nafsu, syahwat, keinginan. Bila mana disuruh sujud, ada orang dia pilih untuk tangguh dulu sujud tu. Bila mana dipanggil untuk salat, dia pilih untuk tangguh dulu salat tu. Dia tetap sujud, tapi sujud dia dalam keadaan karha, dalam keadaan dia terpaksa. Wa dhilaluhum, dan demikian juga bayang-bayang mereka. Bayang-bayang yang kita tengok, kita salat, kita duduk di mana-mana tempat ada cahaya, yang ikut turut sujud. Bayang-bayang tu pun menurut, sebab itu ialah perintah Allah Ta'ala. Sebab tu kita salat, kita nampak ada bayang-bayang kita. Bayang-bayang kita tu akan ikut follow apa yang kita buat. Dia ikut follow itu bahagian daripada sujud dia pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bayang-bayang tidak mengingkari perbuatan kita, sebab Tuhan suruh dia ikut kepada pemilik asal, kepada bayang-bayang tu. Kita yang menyebabkan bayang-bayang tu keluar, bayang-bayang tu Tuhan kata kamu kena ikut lah. Dia bergerak macam ni, kamu kena bergerak macam tu. Itu sujud dia. Sebab tu kita takkan tengok bayang-bayang ni dia mengingkari je. Kita rukuk, tengok bayang-bayang duk kiam lagi, tak turun lagi dia. Tak. Sebab bahagian itu ialah daripada sujudnya. Bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang ni perlambangan kepada all time. Semua waktu kita kena bersujud dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tu dalil daripada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Semua kita ni diperintah bersujud. Dan sujud ni kalau kita tengok, ianya ialah manifestasi kehambaan. Manusia ni, dia pergi hebat tak ke mana pun, dengan pangkat, dengan kebesaran yang ada di dunia, dia tetap akan balik pada satu kedudukan, iaitu hamba. Sebab tu kita tengok dalam surah Isra, Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan, tasbih dulu, yang memperjalankan hambanya. Dia tak sebut subhanallazi asra bi rasulihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan rasulnya. Sedangkan memang yang diperjalankan itu adalah rasul.
Tapi Tuhan sebut hamba sebab makam yang paling mulia untuk manusia dan jin, khususnya manusia, sebab kita bercakap tentang manusia, ialah makam hamba. Kita hidup atas dunia ni ialah kita memburu makam kehambaan. Sebab tu bila mana kita sampai pada tahap kehambaan, kita akan jadi manusia yang memang hidup ikut seperti mana yang makhluk-makhluk lain buat, iaitu mereka akan tunduk dengan sukarela. Makhluk-makhluk lain yang kita tengok dalam surah Ar-Ra'd, mereka tunduk sujud sukarela sebab mereka sedar mereka hamba. Manusia ni sebab dia ada hawa nafsu, dia ada bisikan syaitan, kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Jadi itu sebab Tuhan sebut karha. Jadi bila mana kita bersujud ni, kita nak menjelaskan makam kehambaan. Sebab manusia boleh meletakkan bahagian paling tinggi di tubuh badan dia, iaitu dahi dia, di tempat sujud. Itu ialah bentuk daripada simbolik kehambaan. Dan hamba ni, dia akan memberikan diri dia, keseluruhan dia kepada Allah Azza wa Jalla, tanpa dia rasa ralat, tanpa dia rasa tak puas hati terhadap ketentuan Tuhan. Itu makam kehambaan. Dan hamba ni dia ada satu sifat yang akan melekat dengan dia, iaitu muraqabah. Sujud banyak akan menjadikan kita ni muraqabah. Muraqabah ni maksud dia apa? Dekat ataupun perhatian terhadap suruhan Tuhan. Muraqabah ni maksudnya sentiasa tengok Tuhan suruh apa. Macam kita hari ni, kita datang, hari ni Tuhan suruh apa kat kita? Salat 5 waktu dah ada, memang kita kena buat lah yang tu. Muraqabah ni ialah sentiasa mengintai-ngintai di mana kehendak Tuhan kita terhadap diri kita. Dia macam orang pekerja-pekerja yang bagus ni, yang dapat penilaian hebat ni, kerana dia sentiasa mengintai kerja yang belum diarahkan pada dia. Tak bagi kerja tapi dia dah tanya, bos ada kerja nak kena buat, kerja yang dah bagi tadi dah siap. Itu dia panggil muraqabah. Ataupun contoh lain, kita pergi kedai makan, waiter yang belum kita kata apa-apa lagi, dia dah serve kita dengan baik. Kita sampai kedai, kita nak duduk, dia tengok kita macam pening nak pilih tempat sini ke tempat sini. Dia dengan muraqabah dia terhadap pelanggan yang datang, dia pun kata, oh encik datang 2 orang, kalau meja 2 orang sana elok, kalau nak private sikit belakang sana. Kita pun jadi seronok ada waiter macam ni. Kita pun ada plan nak datang pula lepas pada ni. Beza dengan kedai kita pergi, kita panggil 3-4 kali buat tak peduli. Ni waiter yang tak ada muraqabah. Akhirnya kita kata, kalau aku viral kedai ni, lingkup dah ni. Kita ada niat, kita tak minat kedai tu. Jadi hamba yang muraqabah ialah hamba yang sentiasa mengintai. Jadi waktu dia dah selesai salat subuh, macam kita sekarang dah selesai salat subuh, kita mengintai apa lagi ibadah yang ada. Oh, salat duha ada. Ada orang memilih untuk melakukan salat duha. Nanti nak pergi ke Zuhur, dia akan ingat, oh ada qabliyah Zuhur, ada ba'diyah Zuhur, ada juga salat Zuhur. Nanti nak pergi ke Asar, dia ada salat Asar. Lepas tu dia ingat zikir petangnya. Inilah hamba yang muraqabah. Maknanya dia bukan by incidentally sampai waktu tu baru dia tahu dia kena buat apa. Itu ialah hamba yang lupa. Dia lupa dia hamba. Contoh sebahagian orang, dia salat subuh kerana dia diarah oleh orang. Orang bagi tahu, okey ni bangun ni subuh. Tapi bagi diri dia tak ada persediaan pun untuk bangun salat subuh hari itu. Sebab tu dia akan melahirkan orang yang bersalat dalam keadaan hambar. Sujud pun keadaan hambar. Tasbih dia pun hambar. Segala apa dalam ibadah dia akan jadi hambar. Dan inilah sifat kemunafikan hakikatnya. Sebab orang munafik, dia tidak ada persediaan untuk beribadah. Dia beribadah kerana by incidentally tengok orang beribadah, kita kena pergi ya. Sebab kita tak nak orang kata kita geng lain, jadi kita masuk. Itulah yang berlaku pada zaman Nabi. Zaman Nabi bila mana orang-orang munafik tengok orang-orang beriman ni salat, dia orang pergi. Sebab dia orang tak nak dicok sebagai orang kafir, dia orang masuk. Tapi kalau ada waktu yang boleh menyebabkan dia orang tak perasan, ataupun orang lain tak perasan dia orang ada di situ, ataupun wujud tak wujud itu, dia orang akan pilih tinggalkan. Sebab tu Nabi kata, 2 salat yang paling berat bagi orang munafik ialah salat subuh dengan salat isyak. Sebab 2 waktu ni gelap. Zaman dulu tak ada elektrik, tak ada kara ni, datang tak datang tak tahu pun. Sekarang mungkin lagi mudah lah untuk dikenal pasti, sebab lampu dah ada. Okay. Cuma zaman tu okey, dah gelap, orang pun tak perasan, attendant pun tak ambil, tak payah pergi je. Ini dia tak ada muraqabah. Kerana sujudnya hambar, tasbihnya hambar, mengikuti orang. Bila mana dia ikut orang, dia akan jadi macam tu.
Tapi kalau dia datang pada diri dia yang nak bersujud, dia akan melahirkan perasaan yang berbeza dan dia akan pergi ke makam hamba itu. Makam hamba. Dan hamba ni memang dia tak kisah dapat upah ke, tak dapat upah ke, dia tahu dia hamba. Sebab tu elemen ni ada bagi setengah-setengah orang-orang tasawuf ataupun orang sufi dia bahas benda ni. Cuma sebahagian kita mungkin tak rasa benda ni utama dan penting. Tapi elemen penyucian jiwa ni memang dia kena ada elemen tu. Kena ada planning kita beribadah ni untuk menjadi hamba yang muraqabah, untuk menjadi hamba yang betul-betul bersujud kepada Allah secara tau'an, secara sukarela. Juga firman Allah Ta'ala, surat 88, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma fil ardi min dabbah, daripada makhluk-makhluk yang bergerak melata. Dabbah ni kebiasaannya merujuk kepada makhluk yang berkaki empat, jalan dengan kaki empat. Lembu, kuda, kerbau apa semua ni lah. Secara umum, secara bahasa, tapi secara umum ayat, semua jenis makhluk yang melata termasuklah manusia dan jin pun. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan juga para malaikat tidak berlaku sombong takbur daripada beribadah dan sujud kepadanya. Jadi itu juga antara benda yang penting dalam surah An-Nahl ayat 49. Tuhan kata yang boleh sujud ni terbuang daripada diri dia takbur. Satu orang hamba yang dia boleh bersujud pada Allah Ta'ala ialah hamba yang telah mengangkat takbur pada diri dia, membuang pakaian takbur. Sebab kalau tengok satu orang yang dia boleh delay, yang dia boleh tangguh salat, kita tak kata orang ni melainkan orang takbur, orang besar diri. Contoh kalau raja panggil, sultan panggil, kena datang istana pukul 9.30. Pegawai istana call, dia kata sultan nak jumpa awak ni pukul 9.30. Kita boleh kata, cuba bagi telefon tu dekat sultan jap, saya nak cakap dengan sultan direct. Saya sibuk 9.30, 12.30 boleh? Are you brave? Adakah kita berani buat macam tu? Okay. Kalau kita berani buat macam tu, kita boleh go untuk salat lambat. Kita boleh go untuk salat lambat. Tapi kenapa dengan raja kita punya kalut pukul 9.30, pukul 7.30 saya dah sampai? Punya semangat. Sebab tahu itu raja yang panggil. Tapi Tuhan panggil. Tuhan panggil pukul 6.7 minit, 6.5 minit, subuh sekarang. Ada orang memilih 6.20 pun dia nak sembahyang. Tapi memang masjid dia start lambat pun. Baguslah, memang itu ada waktu tu. Tapi sebagai orang 6.30 tu dia baru nak pergi tandas apa semua. Dia mungkin akan pergi pukul 6.45 misalnya. Dia tak ada rasa. Kenapa tak siap pukul 5.45 ke? Ataupun 5.30 ke? Dah start kereta apa semua. Kenapa tak pilih yang tu? Jadi itu ialah orang yang ada takbur. Sebab orang yang besar diri, dia akan memilih untuk melambat-lambatkan. Tapi orang yang tidak membesar diri, dia akan melihat benda tu ialah keperluan untuk dia. Dia kena pergi. Dia merendah diri. Sebab tu lawan pada rendah diri ni ialah takbur. Kita jangan ingat orang takbur ni orang sombong, orang yang dengan muka-muka dia sombong. Kadang-kadang sebahagian orang nampak elok orangnya, ataupun bukan daripada kalangan orang yang muka perwatakannya bukan, tapi dalam bab ibadah dia sombong. Dia sombong pada Allah. Okay. Seterusnya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat daripada suratul Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Terjemahan dia, tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan antaranya termasuklah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pokok-pokok kayu dan binatang-binatang. Tuhan senaraikan semua benda ni. Tuhan nak tunjuk pada kita, semua mereka ini tidak delay dalam sujud pada aku, tidak pilih untuk tangguh, melainkan datang arahan, mereka bersiap sedia sebelum waktunya lagi. Sebelum waktunya lagi sudah bersiap sedia. Serta sebahagian besar daripada manusia, maknanya ada juga bahagian pada manusia ni yang bersujud pada Allah Azza wa Jalla, tak semuanya yang engkar. Dan banyak pula antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Sebahagian besar juga
ditimpa azab kerana kelalaian, kerana sombong, kerana tak ada rasa nak bersujud, melainkan bersujud dalam keadaan terpaksa. Tuhan sebut, wa man yuhinillahu famalahu min mukrim. Maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang dihina oleh Allah tak akan memperoleh kemuliaan apa-apa pun. Sebab tu kita tengok bila mana satu orang dihinakan oleh Tuhan, dia dihinakan. Cara Tuhan nak hina orang ni tak payah pun. Tuhan masukkan dalam hati dia perasaan malu. Malu je dia tak boleh nak berhadapan dengan orang lah. Bila mana dia datang malu itu, dia tak boleh nak duduk depan orang. Nak berdiri 5 minit pun dia tak tahan. Nak bertentang mata apatah lagi. Ini cara Allah Ta'ala menghina manusia. Sebab tu kita ambil contoh sebahagian orang, bila mana dia terlalu juah cakap macam tak kena pada diri dia, akhirnya kena pada diri dia. Waktu tu dia malu, tunduk je muka. Contoh orang politik waktu berkempen punya semangat, kempen. Kalah main masjid pun nak pakai mask je. Sebab tak nak orang tahu ni bukan ni yang sungguh kempen tu. Bahkan mungkin pilih nak pakai telekor, nak masuk sah perempuan. Tak nak bagi orang tahu aku ni wakil rakyat yang bertanding maupun ni yang kalah. Kerana tahu malu, tak ada apa pun sebenarnya. Orang tengok dia, taklah dia jalan capek ke, tak ada. Tak adalah lidah jadi kelu ke, makan tak sedap ke, tak ada. Tapi cukup hanya satu malu yang datang. Akhirnya dia sendiri yang mengasingkan diri dia, menjauhkan diri dia. Jadi Tuhan kata, wa man yuhinillahu famalahu min mukrim. Sesiapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, tiada lagi pihak yang boleh memberi kemuliaan. Tuan-tuan tengok salafus salih yang awal, mereka daripada kalangan orang bawahan, tapi berhadapan dengan pemerintah, mereka seperti raja pada pemerintah itu. Kita tengok cerita Tawus bin Kaisan, kita tengok cerita Atha bin Abi Rabah. Mereka ni orang-orang bawahan, orang-orang yang bukan daripada kalangan orang yang hebat, ada jawatan hebat, tapi waktu berbicara dengan pemerintah, pemerintah takut pada dia. Kita boleh baca dah cerita Tawus bin Kaisan dengan Atha bin Abi Rabah ni. Kalau Atha bin Abi Rabah ni, waktu dia dapat pengaduan orang Mekah, dia ni duduk di Mekah, dia jadi mufti untuk haji. Bila mana musim haji, khalifah lantik dia jadi mufti untuk jawab soalan-soalan tentang haji. Orang mengadu dekat dia, antara yang mengadu dekat dia ialah askar-askar di perbatasan negara yang lewat dapat gaji. Khalifah duduk jauh, duduk di Kufah. Jadi dia ni siapkan kenderaan yang sederhana saja, bergerak daripada Mekah pergi ke Kufah, pergi ke istana khalifah. Waktu dia sampai dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan kenderaan yang sederhana, riwayat sebut tempat letak kaki keledai dia tu daripada kayu. Biasa kita tengok orang naik kuda kan, tempat letak kaki tu besi. Dia betapa sederhana hidup, yang tu kayu dia pakai, kayu yang buruk lah. Tapi dia disambut dengan begitu hebat oleh khalifah. Khalifah persilakan dia duduk. Khalifah macam tak nak duduk atas singgahsana. Tapi dia kata, aku datang bukan kerana nak minum air sini, nak makan kuih sini, bukan. Aku membawa pengaduan rakyat. Dia pun beritahu kenapa lambat bayar duit gaji kepada askar. Yang kedua ialah isu Ahlul Bait, lambat dapat allowance. Ahlul Bait zaman dulu dapat allowance sebab dia orang tak ada zakat. Jadi khalifah bagi hadiah sebagai kemuliaan di keluarga Nabi. Tak dapat. Kata pegawai istana ataupun sebahagian riwayat yang meriwayatkan, orang yang tengok, waktu Atha cakap dengan khalifah, jari telunjuk dia duduk atas dahi kaca. Dia kata, dengar sini, hang ni hang ni tolong dengar sikit, ni apa gaji lambat, raja apa perangai macam ni. Macam dia boleh kata macam tu. Dia tu orang biasa. Raja kata, okey, saya dengar, okey, saya dengar. Sedangkan yang tu raja, dia orang biasa. Waktu dia keluar, raja tu nak bawa air nak bagi ke dia. Tak nak, aku datang bukan kerana nak minum. Dia kata, berilah aku peluang untuk buat baik pada kamu. Tak. Cukup kamu penuhkan amanah kamu dah buat daripada kebaikan. Ini orang biasa yang dimuliakan. Ada orang yang try hard untuk dimuliakan oleh manusia, tapi tak dimuliakan. Kerana kemuliaan itu ialah milik Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan beri. Cuma nak katanya kemuliaan itu akan datang dengan banyaknya sujud. Yang penting. Sebab tu kita banyak sujud pada Tuhan, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada kita. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Ada satu contoh, saya dah dengar satu kuliah Dr. Khalid Basalamah ni. Cerita satu orang yang kerja. Dia kerja, lepas pada dia
berubah nak jadi orang yang baik ni, dia dah solat on time. Dia kerja di satu syarikat yang hebat di Indonesia, syarikat yang menguruskan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia. Cuma waktu dia dah ikut kuliah majlis ilmu, dia jadi berubah. Dia dah start simpan janggut, dia dah semayang on time, dia dah pakai seluar atas pada buku lali. Ni antara ciri-ciri perubahan lah. Walaupun benda tu bukanlah benda yang utama sangat pun. Yang paling pentingnya lah salat on time tu lah. Waktu dia berubah menyebabkan dia meninggalkan meeting yang dibuat pada waktu salat. Dia tinggalkan bukan habis salat dia tak masuk dalam pejabat, dia masuk balik. Cuma waktu semayang tu dia akan pergi. Lepas tu majlis-majlis keramaian yang bercampur dengan non-Muslim, yang ada minum arak, dia akan tinggalkan jati diri dia. Dengan sebab sikap macam tu, top management rasa tak puas hati. Pergi hadir kuliah Dr. Khalid Wasalamah untuk nasihat pada anak murid dia ni, supaya meeting tu janganlah lari, tunggu dulu. Meeting jangan lari, tunggu dulu. Lalu Dr. Khalid ni tanya, apa masalah ataupun apa benda yang ketara, kekurangan berlaku pada diri dia selepas dia berubah? Bos ni kata tak ada apa pun yang berubah, dia kerja elok, cuma kita orang rasa irritating dengan sikap macam tu. Jadi tolonglah nasihat supaya dia semayang lewat sikit. Dia kata saya takkan nasihat macam tu, sebab benda tu salah. Benda yang dia dah buat tu betul. Takkan kita nak suruh dia balik kepada benda yang tak elok, sedangkan dia dah ambil benda yang elok. Sebab pegawai tu dia telah diugut lah, kalau nak buat macam ni kita akan buang. Dia kata kalau nak buang saya resign, saya tak ada masalah pun. Tapi itu ugutan, sebab bos tu tahu pegawai ni lah pegawai yang sangat diperlukan, kepakaran tu dia seorang je ada. Kalau dia dibuang, boleh rugi syarikat tu. Akhirnya apa jadi? Bincang, ringkas cerita, kena ikut cara orang yang nak salat tu. Akhirnya menang pada kawan tu juga. Akhirnya yang Muslim pun kena ikut cara dia. Dan akhirnya syarikat tu berkembang. Syarikat tu adalah non-Muslim juga pun. Cuma nak katanya ialah jati diri dia. Kadang-kadang kita ni diugut sikit je oleh orang. Hang pergi semayang awal sangat, aku potong encik. Sedangkan yang memberi rezeki tu ialah Allah Ta'ala sendiri. Tuhan sebut dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruh keluarga kamu salat dan diri kamu pun salat, dan sabar dalam salat. Salat tu kena sabar. Sabar, Tuhan guna perkataan wastabir. Wastabir maksud dia apa? Sabar dengan makna sebelum salat kena sabar, tengah salat kena sabar, habis salat kena sabar. Jadi orang salat pun kena sabar. Sebab bila mana kita menjadi orang salat, kita mungkin akan dipandang pelik di kalangan orang yang tak salat ataupun orang yang cuai dengan salat. Dia ni selalu nak semayang awal, tak boleh ke semayang lewat sikit? Dia akan dipandang pelik, sedangkan apa yang dia buat tu betul. Ataupun orang yang salat, orang yang tak salat melihat orang yang salat, dia sangat terganggu, padahal tak ada apa pun dari diri dia. Cuma nak katanya, Allah Ta'ala sebut, kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami yang beri rezeki. Tuhan ikat ayat salat dengan rezeki, duduk dekat sangat. Wal aqibatu littaqwa, kesudahan baik bagi orang bertakwa. Akhirnya menang kepada orang yang salat. Akhirnya sistem kena ikut cara orang salat itu. Cuma yang penting jati diri kena ada. Sebab apa? Sujud yang benar, muraqabah yang benar, takwa yang benar, sujud secara sukarela, bukan sujud secara paksa. Benda ni akan memberi kemuliaan. Ayat yang ke-18 surah Al-Hajj, muka surat 89, innallaha yaf'alu ma yasha'. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak buat. Sampai ayat ni kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau kita baca Quran lah, dalam kelas ni kalau pakat sujud, putus live lah kita. Okay. Kita sujud lepas pada ni. Okay. Cuma nak katanya ialah baca ayat ni kita kena sujud. Maknanya kebesaran sujud tu ada. Dalam sebuah hadis diceritakan seorang sahabat Nabi pernah bermimpi melihat sebatang pokok sujud kepada Allah. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni ra'aituni al-lailata wa ana na'imun ka'anni usalli khalfa syajaratin fasajadtu fasajadat asy-syajaratu lisujudi fasami'tuha wa hiya taqul Allahumma aktub li biha 'indaka ajra wad' 'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Qala Ibnu Abbas faqara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajdatan thumma sajada.
Maksud dia muka surat 90, seorang lelaki, dalam kurungan dia letak lelaki itu ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan aku sedang bersalat di belakang sebatang pokok, kemudian aku bersujud." Dia nampak dalam mimpi dia. Dia bukan nampak by reality, dalam mimpi dia. Dia sedang salat di belakang sebatang pokok, kemudian aku bersujud, lalu pokok itu turut bersujud dan aku mendengar pokok itu berdoa. Doa dia apa? Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, tuliskanlah bagiku dengan sujud ini pahala di sisimu, dan hapuskan bagiku dengan sujud ini satu kesalahan, dan jadikan sujudku ini simpanan ganjaran di sisimu, dan terimalah ibadahku ini sebagaimana engkau menerima ibadah hamba-Mu Daud alaihissalam. Hadis ini kalau kita tengok diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kalau kita tengok dalam syarah kebanyakan para ulama berkenaan dengan mimpi, benda yang kita tengok dalam mimpi ni disebut sebagai alam misal. Benda yang kita tengok luar daripada mimpi, luar pada tidur ni, alam realiti lah. Alam misal ini ialah alam permisalan ataupun perumpamaan. Apa maksud daripada sujudnya pokok waktu kita sedang sujud dalam salat? Maksudnya ialah nak tunjukkan kepada kita betapa besarnya ibadah sujud yang dilakukan oleh orang yang bermimpi itu. Dia macam dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, bila mana Nabi melihat Umar Al-Khattab minum susu yang keluar daripada jari Nabi dalam mimpi. Nabi mimpi, jari Nabi keluar susu, lebihan tu diminum oleh Umar Al-Khattab. Nabi bangkit pagi, Nabi cerita pada para sahabat. Dia kata, semalam aku melihat Umar minum daripada lebihan susu daripada jari aku, daripada tangan aku. Maksud dia apa? Maksudnya Umar Al-Khattab akan mendapat ilmu hikmah yang banyak. Tu dia panggil alam misal. Sebab tu para ulama menyebutkan kalau kita mimpi minum susu, itu petanda kita akan dapat ilmu hikmah yang banyak. Tuan-tuan pernah mimpi minum susu? Ke minum susu pekat? Susu pekat tak jadi. Dia susu tu. Sebab para ulama bahas, susu itu susu apa? Kebanyakan riwayat sebut susu binatang yang halal dimakan. Sama ada kambing, unta, lembu, ataupun daripada family inilah. Tapi kalau kita meminum susu daripada haiwan yang haram dimakan dalam mimpi, ia petanda ilmu yang kita dapat itu ialah ilmu yang menyeleweng. Mimpi-mimpi minum susu harimau, lain macam. Dia jadi lain macam. Susu gajah ke, dia tak membawa kepada natijah yang elok lah. Cuma nak katanya ialah yang dia tengok dalam mimpi ni ialah petanda kepada ibadah yang dia buat tu high quality, tinggi. Jadi macam nak tunjuk, teruskanlah dengan sujud. Sebab tu para sahabat mereka memilih mana-mana gerakan yang diorang cenderung untuk buat, untuk diorang lakukan dalam ibadah individu diorang. Contoh bangkit waktu malam, ada sebahagian sahabat minat qiyam lama, buat 2 rakaat je, tapi dia minat qiyam lama. Antaranya Abdullah bin Abbas, dia suka qiyam lama, buat 2 rakaat je sepanjang malam, baca pun 1 ayat je. Ada sebahagian tabi'in minat rukuk lama, antaranya ialah Uwais Al-Qarani. Ibadah dia ialah dia suka rukuk je lama, rukuk panjang. Ada sebahagian orang dia memperbanyakkan bilangan rakaatnya, ikut kepada keinginan masing-masing. Tapi yang penting kita kena tahu kadar diri kita. Beribadah ni jangan melampau, tapi jangan juga tinggal semua. Dia kena balance antara dua. Sebab Nabi tunjukkan pada kita, beribadahlah dengan kadar yang kita mampu, tapi jangan terpedaya dengan perkataan kita mampu tu sehingga kita tak buat semua. Ada orang dia macam tu, saya mampu takat ni je dah, saya tak buat dah yang lain. Tak, kita kena buat penambahbaikan. Kita kena ada generate usaha untuk ke arah tu. Baru-baru nak belajar mungkin boleh lah 2 rakaat dulu qiyamul lail. Lepas tu kita ada plan, lepas 3 bulan nak buat 4, lepas 3 bulan lagi nak buat sampai 6 plus dengan witir 3. Kita kena ada penambahbaikan. Ataupun qiyam sebelum ni baca ayat-ayat lazim je, ni nak pergi kepada juzuk yang atas sikit, juzuk yang atas lagi. Buatlah upgrade di mana-mana pun, tapi dengan syarat jangan melampau. Sebab bila mana kita melampau, dia akan merosakkan istiqamah kita dan juga ibadah kita. Ibadah kita akan jadi rosak. Sebab tu
kita kena ingat satu kaedah. Nak buat semua benda ni masalah. Sangat masalah. Kalau orang dia dengar benda-benda baik ke apa saja benda baik, dia nak buat semua benda, akhirnya dia akan tercicir semua benda. Dia kena ada plan untuk buat. Kena buat sikit-sikit. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Al-Azkar yang Imam An-Nawawi tulis, Imam Nawawi tulis kitab Al-Azkar. Dalam Al-Azkar tu ada 1500 zikir. Sebab tu Imam Nawawi dia namakan kitab tu Hilyatul Abrar. Tu nama asal kitab tu. Cuma orang kita lebih panggil dengan Azkar. Hilyatul Abrar, perhiasan bagi orang-orang yang baik. Nama kitab Al-Azkar diringkaskan oleh Imam Asyuti yang datang beberapa ratus tahun lepas itu. Dia panggil Al-Azkarul Azkar. Dia buat lagi. Yang tu lagi nipis. Cuma dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi dia sebut semua ibadah yang dihimpunkan ini dibuat dengan sifat berpada-pada dan tidak melampau dan juga tidak mencuaikan. Maknanya 1500 ni cubalah ada hasrat dalam hati, sepanjang hidup umur yang Tuhan bagi ni aku nak buat semua. Tapi bukan aku nak buat dalam masa setahun, nak buat semua. Akhirnya kita akan jadi kepenatan, sebab syaitan akan mengambil peluang di situ. Akhirnya mungkin kita buat semua banyak sangat apa semua. Sebab kalau kita tengok sahabat Nabi macam Abdullah bin Amru bin Al-As, dia tamak nak buat ibadah ni. Dia selalu datang jumpa Nabi untuk minta tambah ibadat sunat ni. Suruh Nabi sahkan dia dapat buat ibadah lebih. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan, hatta Imam Nawawi pun riwayatkan hadis dalam Riyadhus Salihin. Waktu dia muda dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku suka baca Quran ni khatam sehari sekali. Nabi kata sebulan sekali cukup lah. Dia kata aku mampu buat lebih. Nabi kata 2 minggu sekali. Bainal jum'atain khatmatun wahidah. Antara 2 Jumaat kamu khatam sekali. Dia kata aku boleh buat lebih lagi. Nabi kata bainal jum'ah, di antara Jumaat ke Jumaat tu sekali khatam. Lepas tu dia kata aku mampu lagi buat, aku boleh buat lagi. Nabi kata 3 hari sekali khatam. Siapa yang baca laju lebih pada tu, dia tak akan dapat apa-apa daripada bacaan dia. Melainkan dia hanya bagi habis je. Dia baca untuk bagi habis je. Jadi dia ambil perjanjian dengan Nabi 3 hari sekali khatam. Salat qiyam, Nabi kata buat ujung malam, jangan buat satu malam penuh. Dia kata mampu buat lebih. Nabi kata buat pertengahan malam sampai ke akhir malam, jangan buat lebih pada tu, kalau tak kamu akan binasa. Puasa pun sama. Dia kata dia mampu puasa banyak hari. Banyaklah dia try minta, akhirnya Nabi bagi kat dia sehari puasa, sehari tak puasa. Dia ambil yang tu. Dia macam ambil tauliah pada Nabi buat ibadah. Kita biasa dengar orang ambil tauliah nak mengajar, ni tauliah nak buat ibadah. Nabi pun bagi tauliah, okey ni ibadah yang kamu, ibadah sunat ni aku ijazahkan kepada kamu yang ni. Okay. Dia pun buat sampai usia dia dah agak tua. Dia rasa menyesal pula ambil yang berat-berat ni. Dia kata kalau dulu ambil yang ringan, taklah teruk sangat tu. Sebab tu kena pada-pada. Tapi mengingatkan janji dia dengan Nabi, dia kena tunaikan. Dia kena tunaikan sampai dia mati. Sebab dia pun umur agak panjang. Cuma nak katanya kita ni macam tu juga dalam ibadah, supaya kita ni tidak menyebabkan orang terganggu dengan ibadah kita. Sebahagian orang dia minat buat ibadah, tapi orang rasa annoying dengan ibadah dia. Berjalan, musafir, tiba-tiba suruh berhenti sekejap, naik van, berhenti. Sewa van daripada Penang, nak pergi Thailand, masuk Kok Perlis. Okay. Sampai dekat Kedah, nak berhenti sekejap. Berhenti kan? Saya nak salat duha sekejap. Orang macam, aduh salat duha je pun. Sebab padahal salat duha tu boleh buat je dalam kenderaan pun. Boleh buat. Sebab dia salat sunat. Tapi ada orang dia pilih suruh berhenti dulu. Buat pula bukan buat 2, 8. Nak masuk border tu orang dah ramai dah. Kena tunggu dekat dia. Akhirnya orang jadi menyampah. Dia ni makin buat ibadah, makin orang benci pula. Kita memfitnahi diri kita dengan ibadah yang melampau. Itu antara benda kita kena pada-pada. Sebab tu Nabi waktu musafir, Nabi hanya beribadah sunat yang Nabi buat qiyamul lail dengan qabliyah subuh. Yang lain Nabi jarang-jarang kan. Nabi tak buat banyak. Nabi akan jamak dan qasar. Nabi tak buat qabliyah ba'diyah, tapi subuh Nabi jaga qabliyahnya. Kalau musafir, kalau mukim Nabi buat habis lah. Sebab apa? Supaya nampak inilah kemudahan Islam. Ada orang dia waktu musafir pun dia melampau. Ini sebahagian daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Mungkin kerana inilah yang disebut sebagai syahwat dalam ibadah. Syahwat dalam ibadah pun ada.
Jangan ingat syahwat pada benda-benda Tuhan larang ya. Syahwat pada makan banyak, syahwat pada tidur banyak, itu pun syahwat. Syahwat pada buat ibadah, asal nak buat ibadah je dia akan jadi melampau. Itu pun syahwat yang tak terkawal. Sebab tu ibadah ni perlu dibuat atas dasar ilmu, atas dasar hati yang betul-betul beriman dan kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian kita tengok muka surat 91. Imam Al-Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi menyatakan sujud dan tasbih makhluk lain selain manusia dan jin bermaksud semuanya tunduk kepada sistem alam yang disusun Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta. Selepas ini sematkan dalam hati bahawa kita tidak bersendirian dalam alam semesta yang berdiri di bawah keagungan Allah Azza wa Jalla. Jika makhluk sehebat langit, gunung dan sebagainya sanggup tunduk kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ingkar, pastinya kita yang serba kerdil lagi hina ini lebih patut merembas dahi kita ke lantai kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan cara ini dapat membantu kita mengenal diri sebagai hamba dan mencapai kelazatan sujud kepada Allah. Terutamanya sujud dalam ibadah wajib lah. Sujud dalam salat fardu. Sebab tu salat fardu ni kita kena jaga macam-macam mana pun. Kita kena cuba jadikan salat fardu ni paling optimum dan paling terbaik pengurusannya. Macam-macam mana pun tuan-tuan kena tangani. Kesibukan apa pun kena tangani. Keletihan apa pun kena avoid benda tu. Kena buat persediaan. Supaya kita tak buat ibadah dalam keadaan terlampau mengantuk, terlampau letih, terlampau lapar sangat, terlampau kenyang sangat. Ini semua benda kena ambil kira. Sebab tu Allah Ta'ala beri pada kita nikmat pada umat akhir zaman ni. Kita dapat tahu waktu salat lebih mudah pada orang zaman dulu. Sekarang ni takwim ada. Kita pergi masjid pun dekat paparan skrin pun dah ada. Bahkan sekarang lebih mudah lagi, jam tangan pun dah ada waktu salat. Dia ada orang dia beli jam tangan waktu salat yang mahal tapi dia tak pernah salat pun. Beli saja. Akhirnya jam tangan tu jadi hujah di akhirat nanti. Aku bunyi je selalu, dia tak pernah pergi pun salat. Tu pun masalah tak? Cuma nak katanya kita kena buat persediaan. Kan sekarang jam tangan yang moden-moden ni banyak. Bahkan ada sampai satu sistem tu dia dah bagi tahu 45 minit sebelum salat. Maknanya dia bagi a good time untuk kita free kan. Bagi saya lah, saya tengok setengah jam sebelum salat kalau kita free, itu yang paling terbaik. Buang segala kesibukan dulu, selesaikan segala benda yang kita boleh tangguh sementara. Pergi tandah dulu awal. Makan-makan yang kita rasa boleh ganggu time salat, kita kena avoid pada waktu tu. Saya nak ajar benda ni ataupun nak tunjuk benda ni sebab supaya kita kena rasa ibadah tu ialah satu perintah yang Tuhan panggil kita dan dia ada kemuliaan, kebesaran. Dia macam satu istiadat besar yang kita buat hari-hari ni. Supaya kita rasa hebat, kita rasa terpilih, dipanggil olehnya. Apatah lagi satu orang yang datang awal ke masjid, dia menunggu muazzin melaungkan azan, itu lagi baik. Dia bukan muazzin panggil dah, dia baru nak start kereta. Dia jadi macam kurang optimal. Tuan-tuan buat benda tu, tuan-tuan akan rasai perubahan pola hidup yang sangat ketara. Saya dah jumpa ramai orang yang mengubah cara hidup dia ni, yang serabut dengan urusan dunia, akhirnya dia ubah salat dia. Dia akan melihat perubahan yang luar biasa. Dia mungkin ada konflik rumah tangga, macam-macam masalah dia dengan pasangan dia, dia ubah salat dia, Allah Ta'ala selesaikan macam tu saja. Entah bila tiba-tiba dah baik dah. Tambah pula anak 2, 3, 4. Kerana salat yang dia jaga. Sebahagian orang, student belajar pening, kiri kanan apa semua, dia baiki salat dia, Allah Ta'ala baiki. Sebenarnya memang ada hadis pun Nabi sebut, ya ibadi tafarragh li ibadati amla sadraka ghina. Ni hadis kursi. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, sibukkan dirimu, persiapkan dirimu untuk beribadah padaku, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan aku akan uruskan urusan dunia kamu. Tapi kalau kamu cuaikan, aku akan penuhkan dada kamu dengan kesibukan, kerungsingan. Aku cerai beraikan urusan itu. Sebab itulah kalau kita tengok salat ni, dia menjadi tonggak yang sangat besar dan utama, pembeza kita dengan non-Muslim kerana salat. Bahkan kau tengok antara sebab orang-orang bukan Islam di setengah-setengah tempat masuk Islam hanya kerana melihat bergegasnya orang Islam salat. Tak perlu melahirkan penceramah yang hebat, petas yang juta-juta, hanya kerana melihat orang Islam ni time waktu salat dia pergi. Ramai mana orang-orang di Eropah masuk Islam kerana benda tu je.
Dia orang tak kenal pun Zakir Naik, bukan kata salah benda tu. Cuma nak kata kadang-kadang kita terfikir ke arah tu je. Kena ada good penceramah yang baik, dengan hujah yang mantap, dengan hafalan-hafalan yang hebat. Tapi sebahagian orang kafir hanya melihat sejauh mana dia ikat diri dia, tu orang Islam ikat diri dia dengan Islam itu. Cukup yang tu, tak perlu cakap apa pun, action saja. Akhirnya dia membuka dan memberi kepada pandangan non-Muslim itu ada kehebatan. Jadi kita kena optimumkan ibadah kita ni, baiki ibadah kita untuk jadi orang-orang yang disebut sebagai benar-benar bertakwa dan beriman pada Allah. Bahkan dalam hadis pun Nabi sebut, man azani waliyan, sesiapa yang menyakiti waliyaku, faqad azantuhu bil harb, aku telah mendeklarkan pada orang ni perang. Bila mana Nabi sebut hadis tu dimulai dengan siapa-siapa yang menyakiti wali aku isytihar perang pada dia. Allah Ta'ala kata. Lalu Tuhan pun sebut, Nabi pun sebut, antara petanda wali ni ialah dia sangat suka jaga ibadah fardu. Ibadah fardu dia jaga. Kemudian dia mendekatkan diri dengan ibadah sunat. Sebahagian orang kita nak jadi wali ni kena zikir banyak. Dia fikir kena zikir banyak pun. Zikir ribu-ribu, kena beli tasbih kayu yang panjang dekat dengan 10 meter baru boleh jadi wali. Itu wali keramat, wali-wali mengarut dia. Tapi wali yang betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala ni ialah dengan memperbaiki ibadah. Sebab tu tengok sebahagian cerita-cerita wali ni tak ada dengar cerita pun dia jaga ibadah fardu dia. Bahkan cerita sebahagian sufi ni tak pergi salat Jumaat pun. Bahkan lebih teruk lagi, salat Jumaat pun tak pergi. Ataupun salat Jumaat pada waktu yang tak munasabah. Sebahagian orang kan cerita keramat wali, dia tu tak salat Jumaat sebab dia pergi salat di Mekah. Mekah subuh ni. Macam mana dia boleh salat Jumaat awal? Orang tanya, kenapa dia tak salat Jumaat? Dia dah pergi Mekah dah. Ini antara cerita-cerita yang diselit. Sebenarnya nak jadi wali ni lah jaga salat fardu je. Itu saja. Yang paling banyak berdiri dalam saf jamaatul muslimin iaitu salat fardu, itulah wali Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya. Dan benda tu bukan senang pun nak jaga. Sebab tu cerita wali ni selalu diangkat dengan karamah pelik-pelik. Sebenarnya cerita wali ni ialah istiqamah pada ibadah hakikatnya. Istiqamah pada ibadah, konsisten pada ibadah. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab yang ketiga ni. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk bab yang keempat, zikir, i'tidal dan doa antara dua sujud. Jadi kita tinggalkan di situ dulu, tangguhkan di situ dulu. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan sambung bab yang keempat. Bab yang keempat tu, muka surat 94. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.